Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang subuh berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pagi ini anda ambil satu kitab. Kitab tak tahulah sini baca tak baca, kitab Fiqhul Manhaji jilid pertama. Sebelum ni kita baca Mustikah Hadis jilid pertama. Di hari ini anda ambil pula kitab Fiqhul Manhaji jilid pertama, iaitu kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i. Jadi imam kita lah, walaupun kita berimam Syafi'i, terkadang-kadang kita ambil juga pendapat imam-imam lain. Seperti selalu seperti niat puasa pada bulan Ramadan, seperti membayar zakat fitrah, kita taklid juga kepada imam-imam lain. Jadi kitab ni kemungkinan kalau tuan-tuan duk dah baca dah kitab ni, ada ustaz-ustaz dah main mengajar, di hari ni saya baca ulangan dah. Tu siapa mana-mana pun duk beritahu pada semua jemaah, saya mai bukan mai nak ngajar dah lah, nak kongsi-kongsi lah. Hak duk mai ni kadang-kadang lebih alim daripada hak duk ngajar ni. Sebab apa, lama dah saya mengajar sini pun, dulu pun dekat hampir 6 tahun. Kalau kata sehari tuan-tuan mengaji, sebulan tuan-tuan mengaji, ada 40 ustaz ada bawah sini, kalau lebih ke sini ni sebulan. Hari ini saja 2, pagi ni dan malam ni 2 ustaz dah. Kalau satu hari satu ustaz mai, kita ambil satu ilmu bukan banyak pun.
Satu mai kita ambil satu ilmu dan kita amal terus. Jadi sebulan kalau 40 orang ustaz dah 40 ilmu dah. Sebulan dah 40, setengah tempat tu sampai 53 pengajian sebulan. Sini kita kata 40 lah, kita kata sebulan dah 40 ilmu. 10 bulan dah 400 ilmu dah. Bayangkan berapa tahun dah tuan-tuan dah mengaji di surau, di masjid kita ni. Jadi kadang-kadang mai mengaji ni ada 30 kitab, ada 40 kitab. Yang ustaz mai mengajar satu kitab lah. Jadi yang mana lebih alim? Jadi hak mai mengaji tu lebih alim daripada hak mai mengajar. Hak mai mengajar dia ada ulang yang tu lah. Kalau kitab satu kitab, ada ulang yang tu lah, daripada muka surat 1 sampai habis. Tapi yang mai mengaji ni berulang-ulang. Hari ni kitab lain, petang malam ni kitab lain, esok pula kitab lain, berubah-ubah. Jadi kalau satu ilmu pun dah banyak ilmu dah yang kita dapat. Tu kalau satu. Jadi kalau 2 ilmu, sehari 2 ilmu. Kalau 3 ilmu, macam saya duk sebut selalulah, macam kita hafal Al-Quran lah. Walaupun kita tak mampu nak hafal macam budak-budak tahfiz, anak-anak kita yang hafal tu sehari semuka, sehari selai setengah, sehari 2 helai. Kita hafal tak banyak pun, sehari 3 perkataan Al-Quran. 3 bukan 3 ayat, 3 perkataan sahaja. Sehari, contoh saya buat contoh, kita hafal hari ni Bismillah, contohlah saya buat contoh Bismillah. Lepas tu hafal pula dengan makna sekali, dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Takkan kok 24 jam tak ingat. 24 jam ni Bismillah, Bismillah, Bismillah. Saya buat contoh dengan nama Allah. Kalau sehari 3 perkataan, 10 hari dah 30 lah. Kalau sebulan dah 90 lah. Kalau 10 bulan 900 lah. Mai tahun depan orang di Taman Azana boleh cakap Arab dah, boleh hafal 30 juzuk dah. Al-Quran tu kita ambil sikit-sikit lah, macam anak-anak buat sarang tu. Sikit lama-lama tu dia banyak. Jadi maksudnya kalau kita ni pun kita ulang-ulang lah. Benda yang hak kita ni memang kita ulang-ulang selalulah. Kalau cerita Piramli pun boring dah ulang-ulang. tak boring, tambah-tambah ini berkat tentang ibadat yang kita duk buat. Sebab apa? Selalu nak kena bagi peringatan. Sebab kita ni kadang-kadang kalau tak beri peringatan, kita akan lupa lah. Macam selalu saya duk sebut lah, hari raya selalunya sebelum nak sembahyang Aidilfitri, tu imam akan bangkit bagi peringatan lah. Dia beritahu kafiat sembahyang Aidilfitri, lepas niatnya usalli sunnatan Aidilfitri, kan dia beritahu. Lepas kita baca doa iftitah, takbir 7 kali. Lepas baca doa iftitah, takbir 7 kali. Semua siap sekali lagi nak mai sembahyang sekali lagi ni. Dia imam pun jadi imam, dia pun Allahu Akbar, dia pun baca doa iftitah, tawih Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pun lupa juga. Saat ni dia yang duk peringat. Saat ni baru Ustaz duk peringat, dia lupa juga. Hak duk peringat pun hak lupa, hak diberi peringatan lagi lupa lah. Sah tak sembahyang? Sah lah sembahyang. Takbir hak 7 kali tu sunat. Tapi hak duk peringat sat-sat ni pun lupa. Tambah-tambahlah hak kita ni keluar sekali lagi ni lupa. Kena roti canai sembang lebih kurang lupa dah. Tak ingat dah. Jadi kita hari-hari duk peringat macam mana kita duk peringat, macam mana kita duk baca Fatihah dalam sembahyang. Hari-hari baca, insya-Allah pi lempak dan longkang pun suruh dia bangkit tanya, suruh dia baca Fatihah, dia baca dah insya-Allah. Sebab hari-hari dia duk baca. Sama kita pun nak bagi ingat, dapat satu ilmu kita amal dan kita sampaikan, insya-Allah kita akan ingat. Dapat satu ilmu, terus kita amal, pada masa yang sama kita
kita beritahu kat orang. 10 orang beritahu, kita dah 10 kali dah kita berkata, kita beritahu. Kita ucap 10 kali, insya-Allah kita akan ingat. Jadi pagi ni saya ambil satu kitab ni lah. Kitab Fiqh Manhaji jilid pertama, iaitu kitab Fiqh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni imam kita lah. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris bin Osman bin Abbas bin As-Sa'id bin Abu Yazid bin Hashim bin Abdul Manah. Jadi keturunan Imam Syafi'i ini sampai kepada keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Idris bin Osman bin Abbas bin Asy-Syafi'i. Syafi'i nombor 5. Muhammad bin Idris bin Osman bin Abbas bin Asy-Syafi'i. Nombor 5 tu nama Syafi'i. Bin As-Sa'id bin Abu Yazid bin Al-Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Itu nama Imam Syafi'i lah. Keturunan dia lah. Kurang-kurangnya kita tahulah juga keturunan Imam Syafi'i. Kita kadang hak keturunan kita pun tak ingat tak apa jugalah, sampai tok nyang kita pun jadilah. Orang tua-tua dulu dia ingat, dia buat pokok ni siapa. Kita tak tahu sangat dah. Kadang pupu pun tak apa nak rapat dah kita ni. Baik. Jadi pagi ni saya ambil tajuk bukan tajuk mukadimah lah, tajuk tengah dah ni. Setengah sikit dah. Baik, saya ambil satu tajuk, keperluan beriktizam dengan fiqh Islam dan berpegang teguh dengan isnad, dengan hukumnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin. Keperluan beriktizam dengan fiqh Islam dan berpegang teguh dengan hukumnya. Benda hak bab fiqh ni selalunya saya duk mengajak sebelum ni kalau kitab sebelum ni kitab Hakikat 2 Kalimah Syahadah, yang tu kasaklah sikit. Kalau cuma bab fiqh ni dia letaklah garang sangat, dia biasa-biasa. Walaupun dia biasa-biasa, kadang-kadang kita ni keutamaan yang kita kena buat sebagai contoh lah. Ni cerita bukan cerita kita lah, ni cerita orang Afrika tu, cerita tempat lain tu. Contoh kita kata sembahyang zuhur tu adalah wajib. Pi mana-mana pun sembahyang zuhur tu adalah wajib. Sembahyang di awal waktu hukumnya apa gagak? Sembahyang di awal waktu hukumnya sunat. Sembahyang awal waktu, sembahyang awal waktu, sembahyang berjemaah ialah afdal. Kelebihan, maksudnya kita dah ambil kelebihan tu lah. Walaupun kita sembahyang sebelum masuk waktu asar, sah sembahyang dia ada waktu. Sembahyang di awal waktu hukumnya sunat. Sembahyang qada hukumnya adalah wajib. Tu kadang-kadang kita ambil yang hak sunat, tinggal hak wajib. Kalau ikut Ibnu Hajar, hukumnya berdosa sekiranya kita masih hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat benda yang sunat. Walaupun pendapat yang disebut dengan Imam Rafi'i, dia kata tak apa, yang dhaif disebut dengan boleh sembahyang hak fardu dulu, hak tunai dulu, lepas tu baru hak qada boleh, itu hak dhaif. Tapi hak kuatnya hak qada dulu, itu hak wajib. Yang kedua, kita buat contoh mudah-mudah dalam ni kitab ni sebut. Contoh dalam mudah-mudah, kita nak sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur adalah wajib. Sembahyang di awal waktu adalah sunat. Borang kita nak sembahyang, mak kita panggil. Nak sembahyang, nak angkat takbir tu ihram, mak kita panggil. Mak kita panggil hukumnya wajib. Sembahyang di awal waktu hukumnya sunat. Tu kadang-kadang kita hak sunat kita dahulukan. Kadang-kadang sunat ni kita tak berhenti buat, salah tak salah lah bagi kita, sebab kadang-kadang hak kita ni tak ada qada, tak ada hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masalahnya kita kadang-kadang pulun yang sunat, tinggal hak wajib tu, hak kena qada hutang kita dengan Allah Subhanahu Taala. Kita hak sembahyang waktu ni bagus, sembahyang sunat qabliyah ba'diyah bagus belaka. Tetapi ni hak utama, hak wajib.
Hak wajib no. Kita tak ada masalah sebab kita tak ada hutang dengan Allah, tu yang kita sembahyang awal waktu. Kita tak ada hutang, kita tak ada qada, kita tidak ada hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak apalah. Tetapi kalau kita ada hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya kalau kita tinggal tu dengan sengaja, maka wajib segera kita qada dan wajib segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau tinggal tak sengaja, sunat sahaja segera. Kalau tinggal tak sengaja, contoh kita kunci jam dah 5.30. Kunci jam dah tak duk bunyi, duk bunyi jam tu sampai pukul 9 tak bangkit-bangkit juga. Yang tu sengaja dah, tak sengaja. Yang tu kalau orang mai rumah kita, kita terkejut pun sebab Pak Allah mai rumah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkejut. Allah, kuih lapan dah, buh tak bayang lagi. Tak apa, boleh layan Pak Allah lagi. Sebab apa? Bukan kita sengaja. Kena kopi dengan dia dulu. Lepas tu kita saat lagi dia balik, kita sembahyang. Tetapi kalau sengaja bunyi jam dah 5.30, kita pun dah bangkit dah. Awal lagi ni, saat lagi tidur dulu 5 minit. 5 minit pun 5 jam. 5 minit pun 5 jam kita tidur. Pukul 9, pukul 10 kita bangkit dah. Jadi ketika tu pun nasiblah Pak Lahmai, Assalamualaikum, kita pun terkejut pukul 10 dah. Maka yang tu wajib segera dia qada, wajib segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keutamaan kita nak kena bayar hutang-hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita tak habis hutang mati tu, tak apalah, kita berazam nak bayar. Janji kita ni nak bayar sungguh-sungguh. Tanda kalau setahun, okey, subuh, kita buat subuh, buat zuhur, kita buat 5 waktu tu, kita buat tanda. Hari ni 1 hari bulan, tanda siap-siap dah. Subuh 1 bulan, zuhur tanda. Maksudnya kita buat betul-betul kita nak bayar hutang. Bukan kata hari ni buat, esok tak buat, lusa buat, tulak tak buat. Itu maksudnya tak sungguh-sungguh. Kita tanda sungguh-sungguh ni setahun sebab kita ada hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah habis hutang, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi rasa kita ketenangan dalam kehidupan. Kalau tidak, tak tenang hidup kita. Habis hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi rasa ketenangan. Dia kata, Ustaz, saya duk qada, Ustaz, tak rasa tenang pun. Hutang 2 tahun baru 2 minggu kata. Mana nak rasa tenang? Kena habis hutang pun dah kena qada lah 2 tahun. Tapi kalau dia tak ada nak habis 2 tahun, kalau dia mati, maka insya-Allah dia atas kesungguhan dia nak ganti balik hak di hutang-hutang dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosanya. Baik. Sesungguhnya Allah mewajibkan ke atas orang-orang Islam supaya berpegang teguh dengan hukum-hukum ni. Allah suruh kita berpegang teguh dengan hukum-hukum fiqh Islam. Hukum fiqh ni hukum-hukum syarak, hukum-hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum ni sama ada berkait tentang bab hukum ibadat ke, bab muamalat ke, bab munakahat ke, bab jenayat ke. Itu adalah hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang kita wajib kita kena ikut, kena buat. Tak ada pilihan dah dalam kehidupan kita ni. Maksudnya dia kata berpegang teguh dan beriktizam dengan semua aktiviti kehidupan dan hubungan sesama mereka. Hukum hakam tersebut semuanya bersandar kepada Al-Quran. Hukum hakam ni hak kita buat ni, hak mula-mula sekali sumber yang kita ambil, hak ibadat ke, hak apa ke, mesti sumber yang utama yang kita ambil ialah Al-Quran. Sebagai contohlah, kita nak berwuduk. Kita nak wuduk ni, kita nak sembahyang ni, kita nak berwuduk. Maka Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ilas salat faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, apabila kamu nak sembahyang, kata Allah, basuhlah muka kamu. Ini perintah daripada siapa?
daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba ikut sahaja perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita basuh muka, basuhlah muka. Allah suruh kita basuh tangan, basuhlah tangan. Allah suruh kita sapu kepala, sapulah kepala. Allah suruh kita basuh kaki, basuhlah kaki. Sebab apa? Kita ni ta'abudi, ta'abudi, iaitu kita mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba ikut sahajalah perintah Allah. Allah suruh sesuatu tu, Allah suruh buat sesuatu tu, semuanya untuk kebaikan hamba-hambanya yang kita tak tahu hakikat yang sebenarnya. Allah suruh kita buat sesuatu tu ada hikmah-hikmah yang tertentu. Sebagaimana kita basuh muka. Sebab apa? Nak membersihkan muka kita. Apa? Muka kita ni terdedah kepada kotoran-kotoran ni sebab dia terbuka. Nah, tu Islam ni dia bersih sungguh. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah beritahu sesungguhnya Allah suka kepada orang yang taubat. Allah suka kepada orang yang bersih. Allah suka. Yang pertama ialah mensuci daripada kotoran-kotoran hak batin ni, kena suci. Ini yang penting, hak dalaman ni kena bersih. Iaitu beristighfar lah, itu kena banyak beristighfar. Kalau Nabi pun beristighfar, riwayat kata 70 kali, riwayat kata 100 kali, kita lagi-lagi lah banyak dosa yang kita buat. Nak suci ni hak benar-benar Allah suka kepada orang yang taubat, Allah suka kepada orang bersih. Dua-dua tu Allah suka. Bukan hanya kita jaga luaran sahaja, hak dalaman juga kita nak kena jaga. Banyak beristighfar. Duk saja-saja, bukannya lepas mayang saja. Duk saja-saja pun boleh istighfar. Duk tahta astagfirullahalazim. Ni kadang-kadang kita lepas mayang tu tak dah duduk lazat. Kita kalau dalam kitab sebut Nabi lepas mayang, Nabi beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beristighfar disebutnya diampunkan dosa-dosa hak dan dosa. Rupanya duduk lazat. Sebab dalam semayang kita pun kadang-kadang kita buat dosa. Dalam semayang kita, yang semayang tu ada orang ganggu kita semayang. Benda yang orang tak ganggu ketika semayang, orang takkan ganggu. Anak pun tak ganggu, bini pun tak ganggu, suami pun tak ganggu. InsyaAllah kalau kita dalam semayang, orang takkan ganggu kita. Dalam semayang juga tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bercakap-cakap yang hak lain daripada berkat tentang bab semayang. Nak abang kata tak ada gangguan apa-apa. Walaupun tak ada gangguan, sembahyang kita agak-agak kadang-kadang lalai tak? Lalai. Tuhan tak ada ganggu tu, makan pun tak boleh, minum pun tak boleh, bercakap pun tak boleh, anak pun tak ganggu, bini pun tak ganggu, suami pun tak ganggu. Tu pun kadang-kadang kita angkat tangan, kita kata Allahu Akbar, kita kata Allah Maha Besar, tetapi dalam keadaan hati kita mai lagi benda-benda yang kita apa? Mengganggu kita. Mengganggu kita. Bayangkan dalam semayang pun ganggu. Lepas semayang kan lagi zakat. Sekurang-kurangnya dalam semayang kita pun bukan duk kosong sangat. Sekurang-kurangnya lepas semayang duklah astagfirullahalazim. Kalau sibuk-sibuk sangat pun sampai ayat kursi, lepas tu bangkitlah. Kalau sibuk sangat tak sampai 2 minit 3 minit lah kot. 2 minit ayat kursi, lepas tu bangkitlah. Nak zikir tak kata subhanallah, 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 sambil duk naik motor, sambil duk naik kereta, tak apa, sibuk sangatlah kalau sibuk sangat. Sebab apa jangan tinggal astagfirullah, lepas tu sekurang-kurangnya sampai ayat kursi yang Nabi sebut. Siapa yang lepas semayang dia membaca ayat kursi, jarak dia dengan syurga hanya mati saja. Jarak dia dengan syurga, Nabi sebut hanya dia mati sahaja masuk syurga. Ni Nabi beritahu ni, sekurang-kurangnya duduklah sebab dalam sembahyang kita kadang-kadang kita cuai, kita lalai. Dalai ingat merata, ingat kasut, ingat macam-macam lah kita ni. Kasut pun ingat. Kita memang ingat sebab apa duk jadi selalu dia duk viral di mana hari tu semayang. Bukan semayang belakang, semayang tengah-tengah tu. Ketika dia sujud tu, hak kawan belakang tu gagal ambil duit, beg handphone kan ambil apa depan dia, lari je tu. Maksudnya apa? Dalam duk semayang pun duk buat benda-benda yang
dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyamaklah pakai kelekong, tapi orang lelaki ni ada juga zaman lah ni macam-macam. Tu dalam keadaan di rumah Allah, dalam keadaan sujud pada Allah Taala, masih lagi dia buat benar-benar yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sumber rujukan kita yang pertama berkait tentang ibadat ni, hak kita Imam Syafi'i ada 4 lah, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. 4 sumber ni. Al-Quran itu sumber utama lah. Apa-apa dulu Al-Quran dululah. Apa-apa contohnya tadi ni, kalau berkait tentang bab wudu, Allah kata wahai orang beriman, apabila kamu nak semayang, basuhlah muka kamu, basuhlah tangan kamu hingga ke siku, sapulah kepala kamu, basuhlah kaki kamu. Hak kita Imam Syafi'i 6 ni lah fardu. Jadi kalau hak imam-imam lain banyak tu, kadang-kadang orang tanya kita mengajar, lepas mengajar dia tanya, ustaz, boleh tak ustaz saya nak ikut hak pendapat Imam Nafi yang sentuh isteri tak batal tu ustaz? Payahlah duk main masjid, main surau, bawa bini sentuh nak kena wuduk lah, boleh tak? Boleh dengan syarat ikut hak mereka sama. Kita kadang-kadang hak imam-imam lain tengok kita, hak kita buat wuduk ni hak Imam Syafi'i, dia bagi mereka tak sah dah. Kalau Imam Hanafi 1/4 sapu kepala, 1/4 kepala. Kalau Imam Malik sapu sekalian kepala. Kita sapu walaupun Imam Syafi'i walaupun kena sorat pun sah dah. Kena sorat pun sah dah imam kita. Tetapi hak imam lain tengok tak sah dah kita. Bagi Imam Ahmad bin Hanbal berkomor-komor masuk dalam ayat dalam hidung, bersugi hukumnya wajib juga bagi depan. Kalau kita sembahyang awal-awal tak sah dah hak kita tuan-tuan. Ikut hak pendapat mazhab Imam Ahmad ni, kita awal-awal tak ada takbir tu tak sah dah, sebab tak berkomor-komor. Cuma kita Imam Syafi'i walaupun kita buat yang hak fardu wuduk ni ada 6 sahaja, iaitu 4 basah 2 kering. Apa dia basah? Muka basah, tangan basah, sapu kepala basah, basuh kaki basah. Yang kering niat dan tertib. Walaupun kita buat 6 tu, tetapi kita menyempurnakan hak sunat-sunat wuduk. Hak kita ni sunat, tapi hak mazhab-mazhab lain ada yang wajib. Kita buat semua sekali. Bermula daripada kita basuh tangan, bismillah, dengan kita berkomor-komor, masuk air dalam hidung, bersugi, basuh telinga, sapu ni sekalian kepala ni, kita ambil wuduk, sapu sekalian kepala, kita ikut juga hak mazhab-mazhab lain. Kita basuh bertiga-tiga, semua hak benda-benda tu menyempurnakan hak ibadat-ibadat lain. Ni kita Imam Syafi'i ni, walaupun kita kata 6 tu hak fardu wuduk, tapi kita buat lagi dalam kitab disebut ada 18 hak utama lah, 18 sunat-sunat wuduk. Kalau kata hak fardu wuduk ada 6, tambah lagi jadi 16, jadi 18. 6 kali 3, 6 kali 3, 18, maksudnya 3 kali ganda hak sunat-sunat, menyempurnakan hak sunat wuduk kita. Kena buat bagi sempurna lah hak wuduk. Kadang-kadang kita buat yang fardu-fardu, hak sunat-sunat kita tak mau buat. Sebab kan saat lagi ni, sebentar lagi ni kita nak pergi menghadap siapa? Nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak menghadap orang besar pun, kita nak pergi jumpa orang besar pun, nak jumpa kekasih pun, kita takkan nak buat lebih kurang kok. Pakai elok-elok, kemas, nak jumpa kekasih. Ini kita nak jumpa kekasih yang kita cinta lebih daripada segala-gala. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita sempurna, kita buat sungguh-sungguh, hati-hati sungguh. Tu kadang-kadang Nabi tegur sahabat-sahabat yang kadang-kadang tergopoh-gapoh berwuduk, menyebabkan apa? Wuduknya tak sempurna. Nabi suruh ulang. Dalam semayang juga sama. Sahabat-sahabat yang tergopoh-gapoh dalam semayang, Nabi suruh ulang balik. Nabi suruh ulang balik sehingga 3 kali ulang. Dia pun tak tahu nak kata apa dah. Maka ditanya, Nabi kata, rokok dan sempurnakanlah rokok kamu. Tatma'inna. Rokok dan sempurnakan rokok. Tumakninah. Rokok, tumakninah. I'tidal, tumakninah. Sujud, tumakninah. Duduk antara 2 sujud, tumakninah. Kan duduk viral di Indonesia ya, semayang tarawih 7 minit kan cikgu? 7 minit 20 rakaat. Habis lah.
Tak tahulah. Itu mazhab 7 minit ni kot. Wallahu a'lam. Semayang pun dalam keadaan dia ada cara-cara, bukan lebih kurang. Tu dalam keadaan kita nak buat sesuatu tu disertai dengan ilmu. Ilmu ni ilmu bukan ilmu fardu kifayah. Ilmu berkait tentang ilmu tasawuf, ilmu berkait tentang ilmu fiqh, begitu juga dengan ilmu tauhid ni. Ilmu termasuk dalam ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Kalau kita hak hak fiqh ni, hak fiqh mudah sikit. Nak banding dengan tasawuf dan dengan tasawuf. Hak tasawuf lagi tinggi lah. Kita contohnya bagi kita semayang kenapa? Kerana nak syurga, bagi apa tu tak ada kira lagi tasawuf. Kita ni macam dia kata, kita ni umpama macam kanak-kanak nak pergi kedai dia, beli gula kat Cak Gayah bagilah RM1. Tak mau RM1. Nak RM2. Budak-budak lah bukan macam budak dulu. Kita bagi duit raya bola sampo surat dia raya tu. Dia kata mesti pakcik ni RM1 ni dan sampo ni. Dia pun tahu hak sampo RM1. Dia pun nak bagi nampak terang-terang. Maksudnya kita hak beribadat ni baru peringkat kanak-kanak. Nak upah boleh dah. Hak kita fiqah boleh dah. Tapi hak ilmu tasawuf ni, ni baru peringkat kanak-kanak nak upah. Nak upah dah. Mereka buat tu semata-mata ikhlas semata kepada Allah SWT. Sebab syurga, sebab neraka, sebab redha, semuanya adalah hak milik Allah SWT. Cuma bagi kita, hak kita ni orang awam ni boleh dah? Boleh. Sebab apa? Allah janji. Allah janji sembahyang berjemaah. Nabi kata as-salatul jamaah afdal min salatil fazi wa sab'i wa ishruna darajah. Sembahyang berjemaah tu lebih baik daripada sembahyang seorang diri, 27 darjat. Tu yang kita mai tu. Macam contohnya ditawarkan, contoh dalam keadaan apa? Bangkit sahur dapat pahala, dapat makan, kita buat tuan-tuan. Kita nak pahala. Sebab apa? Hak kita kata boleh pahala tu bukan kerana kita, maksudnya kita buat sesuatu bukan kerana pahala, bukan kita buat sesuatu kerana syurga neraka. Kita buat itu juga janji daripada Allah. Sebab syurga, sebab pahala. Tidak ada makhluk yang boleh bagi syurga, tidak ada makhluk yang boleh bagi pahala. Yang boleh bagi ya Allah. Cuma itu peringkat ilmu tasawuf tu lain pula. Ni hak kita mengaji ni bab fiqh. Bab fiqh kena mengaji juga. Bab tauhid kena mengaji juga. Bab tasawuf penyucian itu pun kena mengaji juga. Termasuk dalam ilmu fardu ain. Kita kena belajar ni insya-Allah lah di tempat kita ni insya-Allah ada lah kok yang 3 ilmu ni. Yang ni kita kena pakat-pakat kita mai kita nak kena mai mendalami ilmu ni. Tak habis mengaji kita tuan-tuan. Sampai masuk dalam kubur esok pun orang duk ajak kita lagi. Tak habis ni sampai kita ni masuk dalam liang lahat esok pun esok ketika mana masuk liang lahat puasa dah. Tu imam ke orang-orang ustaz akan baca talqin sebentar lagi datang kepada kamu 2 malaikat, mereka juga hamba seperti kamu. Jangan kamu rasa takut, jangan kamu rasa ketat ketika mereka bertanya kepada kamu ma rabbuka. Jawablah dengan lidah yang fasih. Jangan takut, jangan kamu rasa takut, mereka juga hamba seperti kamu juga. Boleh dia duk atas ni, kita duk bawah. Dia duk atas boleh lah. Jangan takut, jangan gementar, mereka juga hamba seperti kamu. Boleh lah hang duk atas, hang turun esok antau langit tinggi anda. Yang nak jawab tu bukan muridah kita, nak jawab ni amalan-amalan yang kita buat. Yang nak jawab tu duit kupang tak laku dah ketiga tu. Yang nak jawab ni amalan-amalan ni lah yang nak tolong kita. Sampai masuk di alam barzakh juga duk ajak. Tak habis-habis kita mengaji. Cuma kita mengaji ni taklah mengaji sampai sepenuh masa. Sejam pagi sejam, tambah lah tak sampai sejam Dia pun kata ustaz bunyi itu ustaz berhenti ustaz Kita sajalah bagi lajak sikit 5 minit. Melilau lah Tok Bilal melilau lah nak pergi azan. Dia ikut memang lah SOP. Mari pun 1,700 no? 1,700 tuan-tuan. Nak kena jaga-jaga. Ini pun kena jaga juga SOP. Pernah dia punya hak ketaatan kepada hak perintah kena ikut juga. Tak lama mengaji lah, tak lama. Patut-patutnya Allah uji kita, patut-patut banyak lagi ni. Bukan banyak ni sampai keluar tu, patut-patutlah.
Tapi makin uji, makin walaupun dah jarang dah. Semayang pun dulu soh dulu ni, soh rapat-rapat. Ingat-ingat kalau sampai ujung dulu-dululah. Dulu masa kita main dulu ni. Law ni jarang-jarang tuan-tuan. Taklah rasa macam sama macam dulu, nampak kurang lagi kan. Kan mati banyak dah apakah. Wallahu a'lam. Korang nampak kepatut-patutnya makin Allah uji makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Uji orang beriman, makin Allah uji makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ujian ni Allah Subhanahu wa taala nak angkat darjat kita, nak ampun dosa kita, nak bagi pahala-pahala pada kita. Jadi hak tu kita buat ni hakikatnya kita awam ni nak macam tulah, nak pahala, nak syurga. Tak mau azab Allah Ta'ala. Jadi kalau bagi ilmu tasawuf ni, hang buat ni bukan kerana Allah ni, kerana syurga ni, kerana takut, kerana hak ni wajib ni. Kalau tak wajib kau buat tak sembahyang subuh? Dia kata sebab Allah wajib lah hang buat, kalau tak wajib Allah hang buat tak? Bagi depa wajib ke tak wajib depa akan buat juga. Ada yang perintah yang wajib, ada perintah yang sunat. Kita ni sebab wajib, kalau tak Allah kata sunat sembahyang subuh ada agak-agak mai dak bagi ni. Pakai tak mai tu sebab kita buat tu ada sebab-sebab. Tapi boleh tak kita orang awam? Boleh. Kita bukan peringkat aulia lagi. Bekat tinggi, kita peringkat orang awam. Orang awam dia buat sesuatu tu macam nak kepada sesuatu sebab janji Allah. Allah sebut juga dalam Quran. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah Subhanahu wa taala berjanji ni, Allah janji kepada orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka keampunan dan ganjaran yang besar Allah nak bagi. Allah sebut juga dalam surah Yasin. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihum hum wa azwahum fi zilalin alal araiki muttaqin. Sesungguhnya penghuni syurga itu sibuk menikmati kesenangan mereka dan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk berbaring di atas. Allah bagi tahu siap-siap dah. Kita semangat dah? Oh semangat. Semangat beribadat. Kerana apa? Allah dah beritahu hak seronok, beritahu hak menakutkan. Hak menakutkan jangan kita duk buat dah. Benda yang Allah beritahu buat ni, Allah kata orang ingkar perintah Allah, orang yang ingkar perintah Rasul, menghalangi ketentuannya, nescaya kami masukkan mereka ke dalam neraka. Jangan buatlah benda-benda yang Allah larang, buat yang Allah suruh jelah. Allah suruh mampu kita buat. Hak benda yang hak tak Allah larang, hak tak mampu, contohnya mencuri. Kadang-kadang payah nak buat, nak kena planning, nak kena pakai pistol, nak kena tengah bukan senang tapi ramai orang buat tak? Ramai orang buat walaupun susah. Tapi hak mudah-mudah dia tak mau buat pula. Dia nak buat hak payah. Baik. Oleh itu apabila orang-orang Islam meninggalkan hukum-hukum tersebut, bermakna dia meninggalkan Al-Quran. Tak buat sahaja hak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bermakna dia meninggalkan Al-Quran. Dia tak mau ikut Al-Quran. Bayangkan, sedangkan kita nak jawab, sedangkan kita duk mengakui dalam hak rukun iman kita, beriman dengan Al-Quran. Apa makna iman? Kita percaya, kita beriman, kita yakin tu hak benar berakidah ni. Kita sebut dah sebelum ni tentang kitab fikrum dalam kitab hakikat 2 kalimah syahadat. Iman kita ni, i'tikad kita pegang macam mana? Ustaz dulu turu beritahu, pegang umpama kita pegang beluk tu, pegang sungguh-sungguh, pegang beluk, bukan boleh pegang main-main, pegang beluk. Pegang beluk ke, pegang ikan wan ke, pegang ikan keli ke, bukan boleh pegang main-main. Pegang main-main dia akan lincin lah, beluk lincin. Pegang sungguh-sungguh ni hak hukum berkat tentang bab akidah, pegang sungguh-sungguh. Tapi kalau hak hukum adat, pegang macam pegang anak burung. Tok Guru beritahu macam itulah, dia buat perbandingan macam tu. Kalau berkat tentang bab akidah, pegang sungguh-sungguh. Umpama kamu pegang beluk, pegang macam mana beluk? Beluk. Kenal tak beluk?
Kena lah belok tu pegang sebab apa? Takut belok tu kan lincin. Kalau kita pegang pelan-pelan, dia akan terlucut. Akidah kita pegang sungguh-sungguh macam tu. Tapi kalau hak hukum adat, kita hak hukum adat tu pegang sungguh. Kalau hantar pesanding zok jadi ni tak, kita pegang sungguh-sungguh. Hak hukum adat ni pegang umpama pegang anak burung. Pegang macam mana? Anak burung. Tak macam tu lah anak burung. Bukan anak burung. Kalau kita pegang kuat-kuat ke, pecah kepala dia. Tak macam tu lah, pegang macam tu. Tapi kita balik hak hukum adat, kita pegang sungguh-sungguh. Pegang sungguh-sungguh kita. Kadang-kadang boleh menyebabkan rosak akidah kita. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai imam kita, beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala termasuk dalam rukun iman, iaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan juga Al-Quran. Kita kena mengimani, kena beriman. Apabila turun Al-Quran, hak tiga kitab tu dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya beriman tapi tak boleh ikut dah. Sebab apa? Nabi kata, Nabi kita sebut apa? Kalau Nabi Musa tu ada di zaman dia, nescaya Nabi Musa juga akan ikut syariat dia. Esok ni Nabi Isa alaihissalam turun esok ni untuk nak bunuh Dajjal. Dia juga lepas tu memerintah alam ni. Dia tu menjadi ketua seluruh dunia ketika tu. Dia ikut syariat siapa? Dia ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia juga ikut Al-Quran. Walaupun dia ada kitab Injil, tapi dia juga tak ikut. Ini dapat kata keistimewaan kita. Kita beriman dengan kitab-kitab tu, kitab Taurat pun kita beriman, kitab Zabur kita beriman, Injil beriman, dan juga Al-Quran. Apabila turun saja Al-Quran, kitab-kitab lain kita tak boleh ikut dah. Sebab syariat-syariatnya tak sama dah. Hak segi hak Islam sama, berkait tentang bab akidah sama, tetapi hak syariat-syariat berbeza, tak sama dah. Pelaksanaan tak sama dah. Tak sama dengan syariat hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran tu sebagai imam. Kalau kita kata imam kan, kalau sembahyang ada imam tu ialah tempat untuk diikut. Imam tu tempat diikut. Imam takbir Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Tu imam rokok, kita pun rokok. Tu imam i'tidal, kita pun ikut. Kalau kita tak ikut, batal sembahyang kita. Sama juga dengan Al-Quran. Tentang bab semayang kita ikut, bab amalat kita ikut, bab munakahat kita ikut. Tapi bab hukum-hukum, bab ekonomi, bab pemerintahan kita tak mau ikut. Ini pun bahaya juga. Bab takbir kita ikut, rokok kita ikut, tidak, aku tak mau ikut. Batal semayang kita kalau kita tak niat mufarakah. Maksudnya contohnya ada kesilapan kita mufarakah lah. Tapi hak berkaitan dia kita kena ikut Al-Quran. Dia kata sebagai dia kata meninggalkan Al-Quran. Kita tak buat hukum tu seolah-olah kita meninggalkan Al-Quran. Di akhirat besok, di alam barzah besok, malaikat akan mai tanya kita, ma imamuka, imamuka, siapakah ikutan kamu? Kita akan jawab, Al-Quran itu adalah ikutan aku. Boleh tak kita nak jawab Al-Quran itu adalah ikutan aku, sedangkan atas dunia kita tak mau ikut Al-Quran? Boleh jawab tak? Tak boleh jawab. Sebab yang nak jawab tu bukan lidah kita. Batuk-batuk boleh jawab lah, sebab soalan tu bocor dah. Boleh dia jawab dah. Budak tadika pun boleh jawab dah, sebab soalan dah bocor. Tapi yang nak jawab tu bukan lisan kita, bukan lidah kita. Yang nak jawab tu ialah apa yang kita buat atas dunia ni, dia akan jawab. Dia akan jadi saksi kita di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dia kata bermakna mereka meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah serta cuai terhadap keseluruhan agama Islam. Ketiga itu, nama mereka sebagai orang-orang Islam tidak memberi makna apa-apa. Nama saja Islam, tapi pada hakikatnya dia bukan Islam lagi dah. Ni takut ni. Nama sahaja Islam, tapi Islam dia telah rosak. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Mustikah Hadis jilid pertama, hak Mustikah Hadis yang baru tu, yang baru ni, semua esok Nabi kata semua amalan-amalan kita akan mai. Sembahyang akan mai, puasa akan mai, zakat akan mai, mengaji akan mai, Al-Quran semua akan mai. Mai nak bantu kita, mai nak tolong kita, mai nak bagi syafaat pada kita.
Ni hak kita buat esok ni semuanya mereka akan mai. Sembahyang mai, puasa mai nak tolong kita, nak bagi syafaat. Maka Allah sebut tujuan kamu tu baik, tapi bukan hanya sekadar tu saja. Allah kata tujuan kamu ni baik sembahyang, tujuan kamu ni baik puasa, tujuan kamu ni baik nak tolong. Yang hak mana orang yang buat tu nak tolong, tapi bukan hanya sekadar ni saja. Yang terakhir sekali yang akan mai ialah al-Islam. Mula-mula amalan-amalan kita akan mai ni berduyung-duyung, pakat berlumba-lumba nak mai nak tolong kita ni. Sembahyang nak tolong kita, puasa nak tolong kita, haji nak tolong kita, sedekah nak tolong kita, amal-amal yang baik kita tu nak tolong kita. Tuan tengoklah kitab Mustikah di hak baru, bukan lama. Hak baru. Hak lama dia lain sikit, hak baru dia lain sikit, dia tebal sikit. Maka yang lepas tu yang mai al-Islam. Hak Islam itulah yang nak menyelamatkan hak amalan-amalan lain. Kalau Islam kita sempurna, amalan-amalan lain pun akan tersempurna. Tapi kalau hak Islam kita dah rosak, dah terbatal, amalan-amalan juga akan terbatal, jadi murtad. Ini kita nak kena jaga hak kita sebut sebelum ni. Tuan-tuan ingat dah 20 perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah yang disebut dalam kitab Al-Islam karangan Syekh Syahid Hawa sebut 20 perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Ini kena jaga batal. Kalau batal sembahyang tak apa lagi, boleh sembahyang lain. Kalau batal puasa boleh qada lain puasa kita. Tetapi kalau batal Islam jadi murtad. Orang siapa yang murtad daripada agamanya, kata Allah, dalam keadaan ingkar kepada perintah Allah, maka Allah kata terhapuslah amalan dia di dunia dan di akhirat. Habis amalan dia. Kosong tak ada apa dah. Habis begitu saja. Dia kata cuai terhadap keseluruhan agama ketika itu, nama mereka sebagai orang Islam tidak memberi apa-apa manfaat dan makna lagi pada mereka, tak ada nama dah. Itu kita jaga tu. Nabi kata pagi-pagi dia beriman, petang dia kufur. Petang dia beriman, malam pagi besok pula dia kufur. Ni kena jagalah Islam kita, kena jaga sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Islam kita yang kita pegang ni, jaga sungguh-sungguh. Lebih kita jaga daripada nyawa kita, sebab nyawa kita kalau mati hanya berpindah-pindahnya, tapi kalau Islam kita rosak, semua amalan-amalan kita akan rosak. Begitu juga dengan dakwaan mereka sebagai orang beriman. Ini kerana iman kepadanya hakikatnya ialah membenar dengan hati. Begitu juga dengan iman ialah tasdik bil qalbi, membenar dengan hati. Membenar, kita kena membenar dalam hati. Tu kata ikatan apa, simpulan yang mati semua pegang, ikat sungguh-sungguh. Ikat yang mati, bukan ikat yang tak mati. Ikat yang ada apa boleh buka lah. Hak berkait dengan bab akidah, ikat sungguh-sungguh, ikat mati putus semua, yakin sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu taala, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam kitabnya dan juga as-sunnah. Dia as-sunnah ni dia menguraikanlah. Disebut dalam Quran, dia kata aqimus salah wa atuz zakah, dirikan sembahyang, keluarkan zakat, tapi pelaksanaannya, cara nak buatnya dalam hadis-hadis Nabi tu. Nabi kata sembahyanglah kamu macam mana kamu lihat aku sembahyang. Kita kena tahu kaedah. Dia akan sebutlah kitab ni berkait tentang bab junub, berkait tentang haid. Ketika dalam keadaan orang yang haid, diharam, ada perkara-perkara yang diharam ketika haid, diharam ketika berjunub, kita kena tahu caranya. Cuma dia beritahu kaedah-kaedah yang memudahkan. Kitab ni kitab yang ringkas-ringkas, bukan kitab yang panjang. Dia hurai ringkas-ringkas. Semua walaupun ringkas, padat isinya. Sebagai contoh, kita buat contoh. Orang yang berjunub, orang yang kedatangan haid, contohnya dia tidak boleh menanggung hukum haram, dia menanggung Al-Quran, membaca Al-Quran. Habis kaedah yang mana disebut yang boleh, yang kaedah yang sebut hanya kaedah dia buat mudah-mudah nak bagi ingat. Sebagai contoh, kalau kita akan masuk tajuk tu, dia akan sampai, dia kata ada 4 kaedah. Contohnya hak menanggung Al-Quran, 3 boleh, 1 tak boleh. Yang membaca Al-Quran, 2 boleh, 2 tak boleh. Dia beza orang yang berjunub. Contohnya, dia buat contohnya orang yang berjunub nak buat, dia ketika dia berhadas,
Dia berhadas, dia buat baik, dia berhadas, dia tak ada wuduk. Macam mana dia nak melanggung Quran? Maka dia akan niat bawa Al-Quran tu niat. Yang pertama niat bawa beg. Kaedahnya niat bawa beg. Bukan niat bawa Quran, niat bawa beg. Boleh tak? Boleh. Yang kedua, tak ada niat apa, tak ada kosak apa-apa. Beg pun tak. Beg pun tak, Al-Quran pun tak. Yang ketiga, bawa beg, bawa Al-Quran. Yang ni boleh. Walaupun dapat ada yang kata tak boleh, tapi yang kuat kata boleh juga, boleh bawa. Niat buat dua-dua. Al-Quran pun niat, beg pun niat juga dua-dua. Yang tak boleh dia kata niat bawa Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran ada atas meja ni. Kita pun nak angkat meja ni. Kita niat apa? Kosak niat kita kosak angkat meja. Bukan angkat Quran ni, kita berhadas ni. Kita kosak angkat meja. Yang kedua, tak ada kosak apa-apa. Angkat meja pun tak. Niat ni kosak ni niat kita lah. Tu kita Abang Syafi'i dia kata kosak tak yin tu. Ada 3 tu. Sahaja nawai, sahaja aku semayang. Lepas tu fardu zuhur. Fardu zuhur. Fardu takruk. Tapi Imam takruk tak ada. Kita Imam Syafi'i dia ada sebut tu kosak tak yin. Tak ada kosong apa-apa bawa Al-Quran. Tak ada kosong angkat meja ni, angkat. Tak ada niat apa-apa. Enggak. Yang ketiga, kita angkat meja, angkat Al-Quran. Yang tu boleh. Niat angkat meja, angkat Al-Quran. Dua-dua niat. Yang ketiga, niat angkat Al-Quran. Hukumnya haram. Ketika kita berhadas. Dia akan buat 4 kaedah tu. Maksudnya 3 boleh, 2 tak boleh. Ulang balik bagi tuan-tuan ingat. Yang pertama, kosak bawa angkat meja. Yang kedua, tak ada kosak apa-apa. Yang ketiga, kosak bawa angkat meja, angkat Al-Quran. 3 ni boleh. Yang tak boleh, kosak niat angkat Al-Quran. Sama juga tanggung pun sama. Niat kosak bawa beg. Yang kedua, tak ada kosak apa-apa. Yang ketiga, niat bawa beg, bawa Al-Quran. Yang keempat, niat bawa Al-Quran tak boleh. Cuma hak baca Al-Quran bagi orang yang berjunuk. Kalau yang tak ada junuk, yang berhadas kecil boleh baca Al-Quran. Yang berjunuk, yang sama ada lelaki atau perempuan, 4 kaedah juga saya sebut. Sama macam tadi, cuma 2 boleh, 2 tak boleh. Kita ingat beza tu lah. Kalau hak tanggung, 3 boleh, 1 tak boleh. Tetapi hak baca Al-Quran bagi orang yang berjunuk, 2 boleh, 2 tak boleh. Yang pertama, niat baca, niat zikir. Kan kita orang perempuan kan main nak makan bismillahirrahmanirrahim. Kan ya Quran tu. Nak makan kan dia sebut bismillahirrahmanirrahim. Niat yang pertama niat zikir. Ataupun Rabbana atina, kan ya Quran tu. Dia baca doa tu. Niat zikir boleh. Yang kedua, tak ada niat apa-apa. Jadi biasa nak makan bismillah tak ada niat. Bombong di benar biasa tak ada niat. Yang ketiga yang tak boleh, baca ni niat zikir, niat Al-Quran tak boleh. Niat zikir, niat Al-Quran tak boleh. Yang keempat, niat Al-Quran itu tak lagi tak boleh lah. Niat kita ingat kaedah tu. Yang pertama 3 boleh, 1 tak boleh. Yang kedua hak baca 2 boleh, 2 tak boleh. Saya ulang sekali hak 2 tu. Niat zikir boleh. Yang kedua, kosak tak niat apa-apa. Yang ketiga, kosak niat baca Quran, niat zikir, niat baca tak boleh. Yang ketiga, yang keempat ialah kosak baca, yang tu memang tak boleh lah. Itu kita kena 3 kaedah tu. Adalah dalam ni semua nak sampai ke tajuk tu lambat lah, mungkin 3-4 tahun lah baru sampai tajuk tu. Cuma kita main tazkirah ni kan sebut-sebut bila kurang-kurangnya tentang kita dapat memahami sikit. Kita memang kita lalui dalam kehidupan kita hari tadi. Kita tengok jam pun dah pukul 7.30 dah. Ni patut-patut tempat dia tengah jam lah. Sini special sikit kot no. Pokok. Baik. Jadi kita berhenti tantu dulu. InsyaAllah lepas ni kalau ada masa lagi ni, kita akan masuk pula dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu billahi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min syai'in minal asqam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami ya Allah, pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami, kasihlah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah kehidupannya Allah, limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.